terlebih dahulu Alhamdulillah kita dapat berkumpul. Sebenarnya berkumpul pun satu masalah juga pada kita. Saya harap macam saudara kita sebut tadi, ia patut menjadi satu signal baru kepada kita. Pasal dalam keadaan hari ini saya tengok terlalu banyak ancaman dan terlalu banyak gangguan kepada kita, dan apa lagi di masa-masa hadapan ini. Dan kalau kita ambil formula yang mudah, bila kita bersatu, insya-Allah kita akan memperolehi kekuatan dan yang penting keberkatan. Dan kalau berkat sikit pun tak apa, kalau tak berkat banyak pun tak guna. Jadi saya harap ya pengorbanan tuan-tuan untuk datang ke sini pagi cuti ini merupakan satu isyarat yang saya rasa kita semua patut tunjuk juga. Umat Islam sudah tidak harus berdiam diri yang menjadikan kita dihina hari ini. Bila kita gaduh, kita tak bekerjasama, kita banyak sangat perbezaan, orang lain akan ambil kesempatan. Pasal itu adalah undang-undang alam. Orang yang kuat akan mengambil kesempatan di atas orang yang lemah. Limau dengan kancil, ya macam itulah maknanya. Jadi saya harap ya perjumpaan kita hari ini akan menghantar isyarat yang jelas kepada semua. Dengan ada profesor kat sini ni, alhamdulillah dia orang hebat ni, guru saya lah juga kira ni. Jadi hari ini tujuan kita jelas, apa yang maknanya kita hendak membantah. Dan dalam konteks hari ini yang saya lihat daripada paper yang saya tengok, majlis, ada yang di dalam majlis di sini yang mungkin gagal melaksanakan tugas secara betul pasal dia tidak mengikut prosedur, pemikat lah, benda-benda yang macam tu lah, yang kita rasa amat perlu dilihat kembali. Dan ialah antara cadangannya kita juga nak hantar benda ini kepada auditor negara supaya melihat balik proses itu betul tak betul. Ini dua perkara. Satu, dia mengikut proses atau tidak mengikut proses, itu banyak kali. Nombor dua, kuil-kuil haram yang kata-kata ni, itu isu yang kuat berbeza. Tetapi hari ini kita ada dua isu ni yang kita nak satukan supaya ia membuka mata kita semua. Takkan kita hendak dihina seterusnya. Dan kalau kita tengok ya, kita minta kerajaan gerakkan baliklah secara agresif mana badan-badan yang bertanggungjawab untuk mengawal selia. Pasal saya ada cerita tadi dengan kawan pun, dengan Prof pun nak disebut, katanya kita gerak kuil di Malaysia ni sampai 300,000 lebih ya. Jadi apakah maksud ini semua? Jadi kita tak tahu apa agenda pun, dan kita pun tak kisah, kita pun relax saja. Jadi yang kita paling risau dalam keadaan kita ini, kita menjadi tambah lemah, kita dihina, orang tak pandang kita, anak-anak kita, masa depan kita jadi huru-hara. Jadi kita harus ya, kalau kita dah seramai inilah ya, doa saja pun, cuba bayangkan kita boleh melakukan sesuatu. Doa adalah senjata orang mukmin, itu janji Allah, bukan janji kita ya. Maknanya kita mohon pada Allah juga dan buat kerja di jalanan ni supaya kita dapat kembalikan. Yang penting hari ini maruah kita telah jatuh sangat-sangat. Jadi hari ini tujuan kita nak kembalikan hak dan maruah kita dengan bijaksana. Kita kena sama-sama. Jangan lagi kita belot, kita kena bangkit, kita kena faham. Bukan kita nak menghalangkan orang lain, tidak ada, ini tak timbul. Nak buat minta prosedur betul lah, paling tidak. Tapi kita juga hendak bercerita macam mana, takkan kuil ni terlalu banyak. Sampai di tanah orang pun dia ada kuil, dia kata dia mimpi tanah Ustaz Ismail Mina, tiba-tiba ada kuil. Jadi dia tanya kenapa, dia kata dia mimpi baru ni, kata dia. Jadi tapi Ustaz Ismail Mina dia pandai je, dia pun mimpi juga lepas tu, kata dia. Jadi benda ini berlaku di mana-mana. Tapi keadaan mimpi ini telah digunakan oleh puak-puak tertentu untuk kadang-kadang mencari sumber kewangan. Pasal dia dapat duit juga daripada sini. Jadi kita harus bekerjasama daripada rakyat kepada pemimpin. Dan hari ini rakyat kena main peranan ya. Jangan lagi rakyat lembik tengkuk ikut saja. Kita kena bangkit dan buat sesuatu. Mungkin sedikit erosi ya. Kita di PKM, insya-Allah alung pun kita lawan. Walaupun dibakar, dia balincak, dia apa, tak apa, boleh. Alung ke, tonton ke, kartel ke, sindiket ke, kita buat apa yang perlu. Jadi semua kita kena berani pasal kita dah buat benda ni dah 20 tahun lebih. Alhamdulillah, okey je. Maknanya boleh buat lah.
Mati tu siapa pun mati, tak ada masalah. Kau tak buat dia pun mati juga. Jadi yang saya nak ada bersama tuan-tuan, hari ini kita bersama berpakat. Dan kita pun baru ni telah berbincang, baru ni banyak kali juga berbincang dalam isu lain, isu apa ni, UNESCO lah, macam-macam. Kita tengok orang macam mana. Tak pasal-pasal dengan bandar mana pula dia nak apa ni, diiktirafkan oleh UNESCO. Tapi kalau kita diam tak jadi benda. Tapi alhamdulillah bila kita bising, kita panggil, dia tarik break lah. Jadi saya nak perkara ini dikongsi. Dan kita ada apa masalah datang ke PPIM. Dan kita kena ada Prof, yang kita cadangkan ini adalah avatar, iaitu kita nak ada pusat demi agama, bangsa dan negara. Yang kita ni ada masalah je, tuan-tuan kalau ada masalah nak jumpa siapa? Tak apa, datang jumpa kita. Ramai datang jumpa kita. Kita kumpulkan lawyer, kita kumpulkan pakar, kita kumpulkan doktor untuk bersama. Pasal di luar sana musuh-musuh kita terlalu banyak yang nak merosakkan kita. Jadi kita takkan nak reda je. Korang-korang bila lawan mati, okey lah juga. Itu yang kita cari pun. Jadi kita bersama balik, kita ajak kawan-kawan je, kita ajak kawan-kawan kita, keluarga kita untuk memulakan perjuangan ini, untuk kita bangkitkan semangat kita semua. Jadi kita bantu apa yang boleh. Dan mungkin di Kajang esok kita nak cari juga wakil. Kita ada wakil-wakil mana siapa yang mahu esok, mari bersama kita. Kita buat supaya suara rakyat itu bangkit. Dan untuk maklumat dia, sebenarnya kalau orang Islam bersatu, insya-Allah tak ada masalah. Tengok orang Islam tak sebab apa pun, bro. Dalam masa 2 bulan boykot sikit-sikit je pun Starbucks rugi 11 bilion. Belum buat apa lagi. Jadi lepas ni kita memang cadang nak buat siapa-siapa yang kita share lah ramai. Tapi kena sanggup berkorban. Kita sanggup berkorban. Kita berjuang ni anak muda ni, saya ingat malam-malam tak berhenti buat kerja ni. Jadi kalau ada model-model macam ni, kita akan berjaya. Jangan risau. Pasal kita doa pada Allah. Itu janji Allah. Doa, contohnya doa sebelum di subuh. Apa janji Allah? Bumi dan isi dia, Allah tak pernah tipu. Minta Allah zahirkan kekuatan kita. Biar kita jadi hidup kita ni, mati esok kita buat sesuatu yang cukup dapat memberi kesan. Jadi saya harap kita sama-sama bersama, dan kita hari ini sebenarnya serahan memorandum ya, nak hantar kepada audit negara untuk melihat macam mana proses macam kita tengok banyak sangat audit negara ni, tengok macam-macam kan, beli vaksin beratus bilion lah, hilang lah duit, tak ada benda. Jadi ni kita kena ubah semua. Kita kena didik anak-anak kita buat sesuatu. Dan sebelum saya pergi ni, saya nak pesan sikit. Ingat ya, orang Melayu, orang Islam ni kita buat kajian ya, masalah paling besar adalah kerana kita, saya kasarkan sikit je, kalau saya kata kita makan babi hari-hari macam mana? Ramai nak marah saya rasa. Tapi sebenarnya tak jauh daripada situ. Pasal kebanyakan kita, anak kita ke, saudara kita ke, yang bekerja curi masa 2 jam, 3 jam, ambil duit yang curi tu, sama ada kerja di majlis ke mana-mana, bawa balik rezeki bagi anak-anak makan. Kalau 3 jam kita curi satu hari, sebulan 2 jam, dan daripada rezeki yang tidak ada itu boleh datang berkata. Jadi saya hendak kita sama-sama kita lihat balik, kita betul balik. Pasal pemimpin pun datang daripada kalangan kita. Jangan ada pembaziran, jangan ada riba pun. Cuba lari. Puan-puan hari ini kita niat, aku tak nak lagi involve dengan riba. Tak nak. Niat je dulu. Minta Allah tolong. Dia nak buat macam ni je, tak ada masalah. Jadi niat dulu supaya kita jauhkan diri kita daripada benda-benda yang, ya contohnya berperang dengan Allah dan Rasul. Boleh buat. Biar kita pegang prinsip itu, dan insya-Allah pegang pada prinsip, buat, dan boleh rujuk pada kita. Kita kena belajar juga dengan orang Cina, orang apa ni, India. Dia orang berkorban luar biasa. Dia ni walaupun bahasa Islam, dia berkorban, dia pegang juga semangat. Jadi kita semua kena sanggup berkorban. Tak ada apa lagi dah, kita dah yang lepas. Kita nak kembalikan hak dan maruah kita dengan bijaksana dan tidak memandang lagi kelemahan-kelemahannya dulu. Ada masalah kita bersama. Pasal macam mana masyarakat Hindu tak buat? Kena tangkap seorang 20 lawyer. Jadi kita kena buat. Kita dalam proses membuat itu semua. Kita tengah kumpul doktor-doktor, lawyer-lawyer, pakar-pakar untuk bersama untuk membantu masalah-masalah kita di pejabat tanah, di bank. Banyak sangat. Ada seorang tu saja share sikit lagi. Seorang perempuan tu dibankruptkan sebanyak 80 juta. Dia ni kerja sebagai kerani, jadi bankrupt 80 juta. 13 tahun dia bankrupt. Tapi alhamdulillah datang pada kita dalam masa kurang setahun dapat diselesaikan. Pasal kita
kena wujudkan keadaan di mana kita ada suara. Kita kena gunakan ni supaya kita ada suara, supaya bank pun dengar cakap kita. Kalau tidak, bank pun paksa, kita paksa anak kita, jadi kita kena ubah. Marilah bersama kita ubah, dan esok boleh datang, bila esok datang ke persatuan, kita bincang, kita rancang baik-baik.